Sebelum saya nak membicarakan tentang fatwa Ibn Taymiyah yang kontroversi, ingin saya jelaskan dulu nama beliau secara ringkas, iaitu Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang lahir di Bandar Harran di antara Iraq dan Syam. Beliau lebih dikenali ataupun lebih glamour dengan nama Ibn Taymiyah. Baik, keilmuan beliau terserlah apabila kita melihat di sana ada 3 kategori penulisan yang menulis tentang beliau, yang mana ada kitab yang khusus membicarakan tentang pribadi dan keilmuan beliau, seperti mana yang ditulis oleh Ibn Abdul Hadi yang merupakan anak murid dia, yang mana Ibn Abdul Hadi menulis kitab Uqud Ad-Durriyah. Begitu juga Mar'i Al-Hambali menulis kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Begitu juga tak kurang juga ulama-ulama yang datang selepas daripada Ibn Taymiyah menulis tentang biografi Ibn Taymiyah dalam kitab biografi yang umum, seperti mana Ibn Rajab Al-Hambali menulis dalam kitab dia Zail Tabaqat Al-Hanabilah, seperti mana Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah menceritakan tentang kehebatan tok gurunya dalam ilmu. Dan tidak kurang tesis-tesis moden, sekadar kajian saya dapati ada 231 tesis yang telah ditulis seluruh dunia menceritakan tentang pemikiran Ibn Taymiyah. Jadi ini satu tokoh. Kita bukan memaksumkan beliau, kita tak kata semua pendirian beliau ataupun pandangan beliau benar ataupun mesti disokong, tapi dia adalah tokoh. Kerana sangat mustahil untuk kita kata orang yang mengkaji pemikiran sehingga kitab khusus ditulis tentang biografi beliau, kitab umum menceritakan tentang pribadi beliau dan ulama-ulama yang lain, dan tesis 231 ditulis membicarakan tentang pemikiran beliau, tiba-tiba kita nak kata Ibn Taymiyah adalah sumber kepada keganasan dan mesti ditolak 100%. Ini satu benda yang ajaib. Apa keistimewaan pemikiran Ibn Taymiyah? Saya boleh katakan keistimewaan Ibn Taymiyah ialah dia mempunyai sifat flexibility dalam fatwa. Kata Az-Zahabi ketika berbicara tentang tok guru dia kata Ibn Taymiyah tidak mengikat diri di dalam mana-mana mazhab secara keseluruhan. Ada ulama yang kadang-kadang tidak mau keluar daripada mazhab, langsung tak mau keluar daripada mazhab fiqh, tapi Ibn Taymiyah tidak begitu. Ibn Taymiyah tidak mengikat diri dia dengan mazhab. Dia, usul mazhab dia adalah Hanbali. Dia terkesan banyak dengan pemikiran mazhab Hanbali, tetapi dia tidak pernah mengikat diri dia 100% dengan mazhab Hanbali. Ada beberapa ikhtiarat, ada beberapa pilihan-pilihan fatwa dia yang menyalahi ataupun menyanggahi fatwa dalam mazhab Hanbali. Ini keistimewaan Ibn Taymiyah. Bila mana dia tidak terikat dengan satu mazhab, kita akan tengok dia memberikan fatwa yang memudahkan umat pada masa itu. Kenapa saya bawa benda ni? Kerana biasanya orang yang dikaitkan dengan teroris, dia bermula dengan ekstremis. Orang yang biasanya ada pemikiran teroris dalam kepala dia, sikit-sikit nak bom orang, sikit-sikit nak bunuh orang, biasanya dia bermula dengan tangga ekstremis. Ekstrim maksudnya dia hanya pilih pandangan dia. Siapa yang tak setuju dengan dia akan kata sesat, dan akhirnya dia akan bunuh atas dasar agama. Ibn Taymiyah, bila kita tengok fatwa-fatwa dia, sebelum kita nak masuk kepada fatwa yang kontroversi, kita tengok fatwa-fatwa dia memudahkan umat zaman dia. Dia bercerita tentang kewajipan khilafah. Dia kata khilafah ini wajib, mewujudkan khilafah Islamiah itu wajib, satu khalifah untuk orang Islam. Tapi dia kata oleh kerana pada zaman ini, jika nak mewujudkan khilafah itu tidak mudah dan sukar, bahkan menambahkan masalah yang lebih besar, maka dia kata umat diberikan keuzuran dan boleh untuk duduk di bawah pemerintahan beraja pada zaman tu. Ini Ibn Taymiyah. Dia menggunakan dalil yang saya kira sekadar bacaan saya yang kurang, saya kira saya tak jumpa lagi pendalilan yang sehebat ini, yang mana dia kata seperti mana Nabi Yusuf yang boleh duduk di bawah pemerintahan Raja Mesir, walaupun pada masa itu Raja Mesir tidak mengikut ajaran Nabi Yusuf, kerana nak menjaga maslahah ummah.
Dan Nabi Yusuf kita tahu masa zaman pemerintahan dia, ramai orang-orang Bani Israel yang beriman dengan dia, duduk di bawah kerajaan Mesir sebelum dilakukan revolusi sekali lagi. Begitu juga dia menggunakan dalil Najasyi, yang mana An-Najasyi walaupun dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tak pernah suruh dia pindah ke Madinah, terus kekal dia berada di pemerintahan yang establish kerajaan Kristian. Nabi tak pernah suruh dia turun, kerana nak menjaga kemaslahatan. Kerana mungkin kalau dia turun, naik pula raja lain yang memerangi Islam, maka Madinah akan menjadi masalah. Begitu juga kata Ibn Taymiyah, bila mana umat tidak mampu lagi untuk mewujudkan khilafah, maka pada masa itu umat diberikan keuzuran dan mereka tidak berdosa. Seperti mana kita hari ini, nation state dalam dunia ni terlalu banyak negara orang Islam, dan agak mustahil untuk kita mewujudkan khilafah. Akan wujud fitnah yang lebih besar, maka kita diberikan keuzuran mengikut fatwa Ibn Taymiyah. Maka saya tak nampak di mana yang kata Ibn Taymiyah tu ekstremis dan teroris. Kemudian Ibn Taymiyah, kalau kita baca fatwa-fatwa dia, banyak fatwa-fatwa dia dibenakan di atas fiqh taysir, fiqh memudahkan orang. Biasanya ekstremis ni susah nak bagi benda yang mudah, dia kok susah. Macam mana Khawarij, ekstremis pertama dalam sejarah Islam. Siapa tinggal salat, kafir. Siapa buat dosa besar, kafir. Siapa tinggalkan benda wajib sekali, kafir. Tapi Ibn Taymiyah, fatwa-fatwa fiqah dia memudahkan manusia. Tengok di antara contoh, orang haid buat haji. Bila mana dia nak buat haji, rombongan dia nak balik, tiba-tiba dia haid, dia tak boleh tawaf haji, tak boleh tawaf ifadah. Ibn Taymiyah memfatwakan, kalau rombongan dia nak balik dan dia terpaksa untuk ikut, kalau dia balik, dia tak tahu bila dia nak datang balik kerana negara dia jauh, maka Ibn Taymiyah kata dia boleh untuk memakai lapik pada masa itu dan tawaf dia dikira sah. Bercanggah dengan majoriti ulama, fatwa yang memudahkan manusia. Dan fatwa ini dipakai oleh ramai ulama-ulama moden hari ini untuk orang haid yang mana rombongan dia nak balik dan dia belum tahu lagi bila nak dapat visa untuk datang balik. Kemudian orang yang pegang kemaluan, kita dah ambil uduk, pegang kemaluan kan? Apa jadi pada uduk kita? Kalau ikut mazhab Syafi'i, batal. Hadis jelas, man massa farjahu falyatawadda. Sesiapa yang memegang kemaluan dia, maka hendaklah dia berwuduk semula. Tetapi kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata tak batal. Kerana ada hadis yang lain, Nabi ditanya tentang orang yang berwuduk kemudian pegang kemaluan dia, Nabi kata, innama huwa bid'atun mink. Apa nak batalnya? Yang tu sebahagian daripada anggota kamu. Seperti mana kamu pegang anggota yang lain tak batal wuduk, macam tu juga pegang kemaluan tak batal wuduk. Mazhab Syafi'i kata hadis yang Nabi kata tak batal tu telah dimansuhkan kerana hadis yang kemudian, yang kata batal tu datang kemudian. Tapi Ibn Taymiyah rahimahullah memberi pandangan yang berbeza. Dia kata sebenarnya nak pergi kepada nasah ni, dia mesti jalan terakhir bila mana tak ada ruang lain untuk kita harmonikan di antara dua dalil yang bertelagah. Kecuali kalau ada lafaz yang jelas kata dia dinasahkan, dimansuhkan. Bila mana tidak ada lafaz yang jelas, proses untuk kata ia telah dimansuhkan tu mesti pergi the last step, the last resort. Sebelum tu mesti kita gunakan jalan pengharmonian. Maka Ibn Taymiyah kata sebenarnya saya memandang orang yang pegang kemaluan tidak batal wuduk, cuma sunat dia ambil wuduk balik. Maka arahan Nabi itu difahami arahan yang sunat, bukan arahan yang wajib. Tak batal wuduk, tapi sunat ambil balik. Ini bukan fatwa ekstremis, memudahkan orang. Talak 3 serentak dalam satu majlis. Suami punya marah ke isteri, masak sayur asam tak ubah belacan, aku talak engkau talak 3 satu majlis. Ibn Taymiyah kata satu saja kan, satu saja, walaupun majoriti mazhab kata jatuh 3. Tapi Ibn Taymiyah kata tak, talak ini Allah Ta'ala letak step by step. Dia bukan untuk diguna secara terus serentak. Dengan fatwa inilah dia
dimusuhi, dan juga fatwa tadi, fatwa sumpah dengan talak. Baik, ada isu yang penting. Orang nak kaitkan Ibn Taymiyah dengan terorisme. Kita tengok, saya bukan nak kata ulama lain teroris semata-mata kerana saya nak membela Ibn Taymiyah, tapi saya katakan ulama ini dia ada zallat. Ulama ni dia kadang-kadang ada kesilapan. Seperti mana banyaknya silap kita, begitu juga ulama lain ada silap walaupun tak sebanyak silap kita. Kesilapan para ulama tidak boleh untuk kita hukum dia dengan kita menolak semua kebaikan akademik yang telah dia buat. Contoh, ulama berbicara tentang illah jihad. Apakah punca ataupun apakah sebab disyariatkan jihad dalam Islam ni? Kalau kita tengok pandangan mazhab Syafi'i, kalau kita tengok pendapat yang sahih dalam mazhab Hanbali, dan ini juga pandangan Ibn Hazmin Al-Andalusi, mereka kata illah jihad ialah disebabkan oleh kekufuran. Semata-mata orang tu kafir, maka orang tu layak untuk diperangi. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah. Cuma mazhab Syafi'i kata kita kecualikan 3 kafir. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristian, yang ketiga Majusi. Kerana yang ni ada dalil khusus Nabi tak perang. Sebab Nabi duduk Madinah, Nabi tak perang dengan orang Yahudi. Nabi duduk Madinah, Nabi tak perang dengan Kristian Najran. Nabi duduk Madinah, Nabi pernah sebut kepada Abdul Rahman bin Auf ketika mana dia ditanya tentang macam mana nak berurusan dengan orang Majusi yang duduk dalam negara Islam. Nabi kata, sannu bihim sunnata ahlil kitab. Urus mereka dengan urusan seperti mana kamu berurusan dengan ahli kitab. Tapi kalau kafir yang lain, ni mazhab Syafi'i, kalau kafir yang lain selain daripada ahli kitab dan Majusi, mestilah diperangi dan tidak boleh diterima jizyah daripada dia. Tuan-tuan, kalau kita implement mazhab Syafi'i dalam masalah ni, Buddha kena, Hindu kena, Sikh pun kena. Tapi kita tengok, mungkin fatwa mazhab Syafi'i ini hanya sesuai pada zaman tu. Bila kita tengok pandangan yang lain, seperti mana pandangan Sufyan Ats-Tsauri, dan pandangan ini dipilih oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, mereka mengatakan illah jihad itu bukan semata-mata kekufuran. Illah jihad itu ialah muqatalah ataupun hirabah. Bila mana orang kafir menyerang kita, maka kita bertahan diri. Sejarah perang Nabi, Nabi diserang dulu, baru Nabi pertahankan diri. Maka inilah pilihan Ibn Taymiyah. Tak boleh kita pergi serang orang kafir kalau dia tak menyerang kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kata Allah. Allah Ta'ala tidak pernah melarang kamu melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang kafir yang tidak pernah memusuhi kamu dalam agama dan tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu. Adakah mereka tak pakai hadis tadi yang dipakai oleh mazhab pertama? Mereka kata mereka pakai. Cuma mereka faham dari sudut yang berbeza. Kerana Nabi kata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nabi tak kata aqtul. Nabi tak kata aku diperintahkan untuk bunuh manusia. Nabi kata memerangi. Uqatil, perkataan muqatalah, uqatil maksudnya mempertahankan. Dia mesti ada reaction daripada two party, between two parties. Kalau aqtul, baru kita kata bunuh. Tapi kalau uqatil maksudnya orang serang kita dulu, kita bertahan diri. Aku diperintahkan untuk mempertahankan diri dan serang balik orang yang menyerangku sehingga mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Inilah pendapat Ibn Taymiyah, dan inilah yang dipegang oleh keseluruhan kerajaan Islam dunia pada hari ini. Saya tak faham di mana yang kata teroris tu. Di mana yang kata teroris tu? Saya tak nampak. Baik. Kemudian Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, dalam Fatawa Al-Kubra, jelas pendirian dia terhadap pemerintah. Walaupun pemerintah itu kita tak puas hati, dia kata kena sabar, jangan keluar daripada ketaatan, jangan angkat senjata lawan pemerintah. Ini pandangan Ibn Taymiyah.
kita boleh kritik, kita boleh nasihat, tapi nak keluar daripada ketaatan kepada pemerintah dengan angkat senjata tidak dibenarkan. Guna saluran yang ada. Maka sebab tu saya kata, kalau ada orang yang nak kaitkan Ibn Taymiyah dengan keganasan, mungkin mereka silap faham kerana mereka jarang baca kitab Ibn Taymiyah, ataupun kerana mereka ini benci kepada Ibn Taymiyah, maka salah orang lain, kesalahan itu diletakkan di atas bahu Ibn Taymiyah. Salah orang salah faham baca fatwa Ibn Taymiyah, yang salah Ibn Taymiyah, padahal yang salah tu orang yang baca. Macam mana Khawarij salah baca Quran sehingga menjadi pengganas, takkan kita nak salahkan Quran, salahkan Khawarij, kerana ahli sunnah pun pakai Quran juga. Begitu. Baik, kita masuk kepada fatwa kontroversi. Saya tak ada lama tuan-tuan, sebab saya punya flight pukul 2.30 ni, saya nak pergi KLIA terus lepas ni. Tapi Dato' Farouk ada soal jawab? Ada soal jawab? Terus lah. Okey, InsyaAllah saya akan cuba habiskan dalam masa yang singkat, kemudian kita buat soal jawab sikit, sebab 11.30 saya kena bergerak ke KLIA. Baik, Ibn Taymiyah berfatwa untuk memusuhi orang kafir yang baik. Ini salah faham. Orang yang musuh pada Ibn Taymiyah gunakan fatwa ni untuk kata Ibn Taymiyah menyemai kebencian kepada orang kafir, walaupun orang kafir tu baik, mesti musuhi orang kafir. Maka dia bawa kata-kata Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata apa? Liya'lam wa liya'lam anna al-mu'min tajibu muwalatuhu wa in zalamaka wa'tada 'alaik, wal kafir yajib mu'adatuhu wa in a'taka wa ahsana ilaik. Orang mukmin itu mestilah dicintai, mestilah dibantu, walaupun dia menzalimi kamu, walaupun dia itu melakukan kemelampauan terhadap kamu. Tapi orang kafir itu mesti dimusuhi, walaupun dia buat baik kepada kamu, walaupun dia memberikan kepada kamu. Wah, dia kata, tengok, ini kalau ada jiran kafir, musuh dia. Guna fatwa Ibn Taymiyah. Salah faham. Tuan-tuan, bila kita baca fatwa, kita kena faham perkataan yang ulama guna. Perkataan yang Ibn Taymiyah guna, mualah dan muadah. Apa maksud mualah? Mualah bermaksud wali, maula. Ya Allah Ta'ala kata, jangan ambil orang kafir sebagai wali-wali. Wahai orang Islam, jangan ambil orang kafir sebagai wali. Apa maksud wali? Maksud wali ni ialah kekasih yang kita sokong penuh, kekasih yang kita sokong penuh, kita bagi kecintaan yang mutlak. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu wali bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Allah tu kekasih dan kita cinta Allah itu mutlak. Tu maksud wali. Jadi Ibn Taymiyah dia kata, orang Islam ni walaupun dia jahat, tapi kita kena kasih kat dia kerana dia mukmin. Kita kena dakwah dia, kita kena nasihat dia. Tapi orang kafir kita kena benci. Bukan maksud musuh tu pergi bunuh, tak, benci kekufuran dia. Mana boleh kita cinta kekufuran dia kerana kita Muslim, tapi dia sebagai human being, sebagai insan, kita kena buat baik kepada dia. Sebab itu Ibn Taymiyah memfatwakan wakaf untuk orang kafir boleh. Kita wakaf, manfaat, kita kata wakaf ni saya wakaf untuk harta ni, saya wakaf, manfaat dia saya nak bagi pada orang kafir. Ibn Taymiyah kata boleh. Maka fatwa yang disalahfahami sangat bahaya. Dia tak faham perkataan muadah tu, dia ingat musuh tu maksud pergi ambil pisau pergi bunuh. Tak, benci. Maksud muadah, bencikan kekufuran, bukan bencikan batang tubuh. Bencikan kekufuran yang ada. Bila mana dia buat benda syirik, maka kita sebagai orang Muslim takkan nak reda. Itu maksud fatwa Ibn Taymiyah. Baik, kita pergi kepada fatwa yang kedua. Ibn Taymiyah memfatwakan boleh bunuh orang yang menyaringkan lafaz niat. Menyaring ni maksudnya dia baca lafaz niat kuat. Fatwa ni sebahagian daripada pelajar-pelajar Malaysia di Al-Azhar telah guna dan letak di Facebook. Dia kata, ini Ibn Taymiyah bukti pengganas, lafaz niat kuat pun boleh bunuh. Saya kata tunggu kejap, kita baca fatwa Ibn Taymiyah.
Ibn Taymiyah kata alhamdulillah. Alhamdulillah, dia jawab soalan. Mula dia jawab dengan alhamdulillah. Mengeraskan suara dengan lafaz niat tidaklah disyariatkan di sisi salah seorang daripada para ulama Islam, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak pernah dilakukan oleh salah seorang pun daripada khulafa ar-rasyidin dan sahabat-sahabat dan golongan salaf daripada umat ni dan imam-imam. Sesiapa yang mendakwa ia adalah daripada agama Allah dan mengatakan ia adalah wajib, maka wajib untuk kita memperkenalkan dia dengan hukum Islam dan syariat dan minta dia bertaubat. Jika tidak, kalau dia masih berkeras, maka hendaklah dibunuh. Itu jawapan Ibn Taymiyah. Saya kata, kita bila baca jawapan, tak baca soalan, ni masalah. Bacalah soalan dulu. Soalan yang ditanya pada Ibn Taymiyah apa dia? Soalan yang ditanya Ibn Taymiyah, orang duduk solat dalam masjid jemaah, dia baca lafaz niat dengan kuat macam imam baca Fatihah, sehingga mengganggu saf. Soalan dia panjang. Soalan dia mengganggu orang sekeliling sehingga orang jadi tak khusyuk, orang terganggu. Bila ditegur, dia kata tak, ni wajib. Yang ni wajib, dan dia kata agama berdasarkan hawa nafsu aku, bukan berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Apa kita nak hukum pada orang macam ni? Tuan, baca Quran, kita baca Quran kuat-kuat dalam masjid sampai orang tak boleh nak solat, apa hukum? Dilarang kan, berdasarkan hadis Abu Daud. Itu baca Quran. Yang ni lafaz niat. Tapi Ibn Taymiyah mengaku, dia kata lafaz niat semata, maksud melafazkan dalam suara yang rendah. Yang ni ulama beza pendapat, pilihan dia tidak ada lafaz niat dalam solat. Tapi menjaharkan, maksud baca kuat sehingga orang lain terganggu, yang ni masalah. Dan Ibn Taymiyah tak fatwa bunuh terus. Dia kata hendaklah diajar dia berkenaan dengan syariat, bagi tahu dia syariat ni mesti berdasarkan kepada Quran Sunnah, bukan berdasarkan pada hawa nafsu kau. Bila mana dia asar, bila mana dia bertegah kata agama ni ikut suka aku lah. Siapa yang kata agama berdasarkan kepada ikut suka dia, berdasarkan kepada nafsu dia, memang kafir lah. Memang kafir. Hukuman kafir pada zaman dulu bunuh, siasatan, bunuh kerana politik pada zaman tu. Kita boleh bincang lagi lah hukuman murtad tu kan. Jadi kita kena faham soalan yang ditanya, dan kita kena faham subjek fatwa tu Ibn Taymiyah tengah bercakap pasal apa. Bunuh orang yang tak solat Jumaat. Ada juga yang kata, ni Mesir, sebahagian daripada orang Mesir, penulis di Mesir dalam akhbar, dia menulis, dia kata Ibn Taymiyah ni pengganas, bila mana orang tak pergi solat Jumaat pun boleh bunuh. Saya tengok apa kata Ibn Taymiyah. Dia kata fa inna ta'abbuda bitarkil jumu'ati wal jamaah bihaitsu yara anna tarkahuma afdal min syuhudihima mutlaqan kafar yajibu ayyustatab sahibuhu minhu fa in taba wa illa qutil. Dia kata orang yang menganggap ibadah dengan meninggalkan solat Jumaat dan solat jamaah, dengan dia menganggap tak solat itu afdal berbanding solat, maka dia telah menjadi kafir. Dia diminta untuk bertaubat, jika tidak dibunuh. Betul ke Ibn Taymiyah fatwa orang tinggal solat Jumaat boleh bunuh? Kalau kita baca, saya terjemah ni, mungkin ada sebahagian yang faham bahasa Arab. Ibn Taymiyah bukan fatwa orang yang tinggal solat Jumaat boleh bunuh. Ibn Taymiyah berfatwa, siapa yang menganggap meninggalkan solat Jumaat itu berpahala, siapa yang menganggap meninggalkan solat jamaah itu berpahala, afdal berbanding solat Jumaat. Kau pergi solat Jumaat ni buat apa? Solat Jumaat itu makruh, baik solat kat rumah je. Ini afdal, sunat muakkad. Apa hukum? Sedangkan dalam Quran sebut tentang salat Jumaat secara ijma', salat Jumaat itu disyariatkan bagi orang lelaki yang merdeka, yang bermukim. Ijma' mengatakan salat Jumaat itu disyariatkan. Tiba-tiba ada orang kata, tak, salat Jumaat ini makruh saja. Apa hukum? Tiba-tiba orang datang kat kita, apa hukum zina? Saya ingat sunat muakkad lah. Apa hukum dia? Meninggalkan satu amalan yang wajib dengan mengingkari satu amalan yang wajib berbeza.
tinggal satu benda dengan mengiktiraf kewajipan, tak kafir. Pasal apa tak solat? Rasa macam malas pula hari ni, mood tak datang, contoh, dia tak kafir, dia fasik. Tapi kalau orang tu pasal apa tak solat? Solat ni bagi aku mazhab yang aku pegang, baru punya mazhab. Solat ni makruh, solat zuhur makruh, tak solat afdal. Dia kafir kerana dia mempertikaikan ijma'. Ini bukan fatwa Ibn Taymiyah seorang. Tengok apa kata Ibn Nawawi. Ibn Nawawi kata, sesiapa yang mengingkari perkara yang ijma', yang dalamnya ada nas yang jelas, yang difahami nas itu oleh orang awam dan orang-orang yang berilmu, siapa yang ingkar maka dia kafir. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Saya bimbang lah kalau itu dikatakan teroris, maka Imam Nawawi pun boleh dikategorikan sebagai teroris ke? Baik. Hukum bunuh orang yang tidak berpegang dengan ajaran agama. Dia kata siapa yang tak pegang dengan ajaran agama boleh bunuh. Oh, susahlah macam ni. Sebab zaman sekarang ni bukan semua orang alim kucing macam kita. Dia kata sekarang ni ramai orang yang biasa-biasa je agama. So kalau ikut fatwa Ibn Taymiyah boleh bunuh. Tengok apa kata Ibn Taymiyah. Dia kata fa amma syara' munazzal fa huwa ma thabata 'anil rasul minal kitab was sunnah wa hadha syara' yajibu 'alal awwalin wal akhirin ittiba'uhu wa afdalu awliya'illah akmaluhum ittiba'an lahu wa man lam yaltazim hadha syara' aw ta'ana fihi aw jawaza li ahadin khuruj 'anhu fa innahu yustatabu fa in taba wa illa qutil. Ibn Taymiyah kata, adapun syariat yang diturunkan oleh Allah ialah syariat yang datang daripada Nabi SAW dalam kitab dan dalam sunnah. Ini yang wajib untuk diikut. Siapa yang tak ikut ajaran agama ni, maksud siapa yang tidak beriltizam dengan ajaran agama ni, maksud tak beriltizam tu tak, bukan tak mengamalkan satu dua benda dalam Islam, tak. Maksud tak beriltizam ni memang tak ikut langsung syariat ni. Dia mengaku dia Muslim, tapi dia petikai yang tu, dia petikai benda ijma'. Dia tak buat benda wajib, dia petikai benda ijma'. Au ta'ana fihi, ataupun dia kutuk benda-benda yang sabit dengan nas. Dia kutuk, dia cela. Apa solat-solat ni macam orang bodoh yang aku tengok, kepala elok-elok pergi letak kat atas lantai. Ataupun dia membenarkan mana-mana orang keluar daripada syariat ni, maka dia telah kafir, mesti diminta untuk bertaubat. Kalau tidak dia dibunuh. Pasal apa? Bunuh bukan sebab tak mengamalkan ajaran agama secara lengkap, bunuh sebab telah menjadi murtad. Bukan Ibn Taymiyah seorang berfatwa yang macam ni. Tuan-tuan tengok, setelah memerhatikan teks fatwa ni, saya dapati tidak ada pun dakwaan yang mengatakan ini pandangan ekstremis. Fatwa ni mengandungi yang pertama, tidak berpegang dengan syariat Islam, mencaci syariat Islam, membenarkan orang keluar daripada syariat Islam. Sebab ada di kalangan orang yang ala-ala kononnya sufi, tapi sesat, menggunakan serban mereka yang tebal untuk mengelirukan masyarakat dan membenarkan tindakan mereka yang tidak berpegang dengan syariat. Bila orang tanya, pasal apa tak solat ni? Aku telah keluar daripada syariat Muhammad. Seperti mana Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Musa. Siapa yang telah capai makam wali, wali kutub ke wali apa saya tak tahu, tapi dia kata siapa yang telah mencapai makam tu, maka telah keluar daripada syariat Muhammad. Dia dah keluar daripada syariat Muhammad, dia masuk syariat baru, dia masuk syariat Khidir. Siapa yang membenarkan fatwa ni, ataupun siapa yang berpegang dengan mazhab ni, maka dia kafir. Bukan Ibn Taymiyah seorang saja yang sebut. Ibn Abil Ais Al-Hanafi juga menyebut benda yang sama dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Dia sebut mana-mana orang yang mendakwa boleh keluar daripada syariat Muhammad, dia kafir, mesti diminta untuk bertaubat. Kerana hadis Nabi jelas. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan la yas'uhu illa ayatba'ani." Kalau Musa tu masih hidup, tidak ada ruang bagi dia melainkan dia kena ikut syariat aku. Sebab tu Nabi Isa nanti bila dia turun ke dunia, dia tak bawa syariat dia, dia ikut syariat Muhammad. Kerana syariat dia telah terbatal, dia tak jadi imam, dia ikut belakang imam kita. Kerana dia tidak ada syariat lagi melainkan dia kena ikut syariat Muhammad. Ni syariat yang paling yang paling akhir, maksud the last testament. Baik.
Membenarkan bunuh orang yang tinggalkan solat. Oh, ini juga. Siapa tinggal solat boleh bunuh. Wah, kacau. Tengok ayah kat rumah tak solat, bunuh tu. Tengok anak kat rumah tak solat, bunuh tu. Ibn Taymiyah berfatwa dengan fatwa ni. Betul, saya tak nafi. Ada dua tempat Ibn Taymiyah berfatwa begini. Sekadar kajian saya. Yang pertama, siapa yang melewatkan solat disebabkan dia kerja, siapa yang melewatkan solat sehingga keluar waktu kerana dia khidmat pada syekh dia, punya hormat kat syekh, sampai tinggal solat. Saya tak mau tinggalkan syekh ni sebab dia wali Tuhan, jadi saya kena khidmat dengan dia, sampai tinggal solat, sampai keluar waktu solat dia tak solat lagi. Ibn Taymiyah kata siapa yang buat benda ni, maka hendaklah dibunuh. Betul, Ibn Taymiyah berfatwa demikian. Kemudian Ibn Taymiyah berfatwa lagi. Orang tanya kat dia tentang orang yang sibuk di kedai dia sehingga dia tak solat berjemaah bersama dengan orang Islam walaupun dekat dengan masjid. Ibn Taymiyah kata hendaklah dipaksa dia untuk solat di masjid. Kerana Ibn Taymiyah berpandangan solat jemaah ni wajib. Itu pendapat mazhab Hanbali. Bukan Ibn Taymiyah seorang. Dia kata mesti dipaksa. Pemimpin mesti paksa dia solat jemaah bersama dengan orang-orang Islam. Kalau tidak, kalau dia tak solat, maka hendaklah dibunuh. Jadi orang kata macam tak solat jemaah pun kena bunuh. Tak, bukan tak solat jemaah. Dia kata kalau tak solat, sekarang ni dia tak solat langsung, imam kena paksa dia solat jemaah dengan muslim. Kalau dia tak solat jemaah, maksudnya memang dia tak solat, sebab dia tak solat langsung, maka dibunuh. Orang yang tak solat dalam fiqh ni, orang yang tak solat satu waktu bunuh. Bukan fatwa Ibn Taymiyah. Tuan-tuan mazhab apa? Ini semua Salafi tak kena sahak. Kalau kat luar sedap kita tanya, tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Kan? Macam ada 2-3 orang student saya bila saya tanya, tuan-tuan mazhab apa? Syafi'i. Apa pandangan Syafi'i dalam bab muzik? Harus dengan syarat. Dengan begitu confident. Saya kata mazhab Syafi'i kata muzik haram kecuali duf, gendangnya. Yang kata halal ni Ibnu Hazmin, bukan mazhab Syafi'i, dia zahiri. Takbir itu baru tahu dah keluar mazhab. Tengok mazhab Syafi'i kata apa. Imam Nawawi, nanti Imam Nawawi kata apa? Sesiapa yang meninggalkan solat kerana malas dalam keadaan dia masih percaya solat itu wajib ke atas dia, maka mazhab kami yang masyhur, maksud mazhab Syafi'i, ma sabaq, iaitu yang lepas dia tak kafir. Mazhab Syafi'i, orang yang tinggal solat malas tapi dia tahu benda tu wajib tapi dia malas, mazhab Syafi'i kata dia tak kafir, dia fasik. Tapi dia kata apa? Annahu yuqtal haddan wala yakfur. Dia mesti dibunuh kerana hukuman hudud, tapi dia tak kafir. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kalau orang baca teks ni, teroris tak? Tapi sebab mazhab Syafi'i, oh tak apa, kita letak tepi. Kita nak Ibn Taymiyah yang teroris dan mazhab lain. Wabihi qala Malik wal aktsarun minas salaf wal khalaf. Ini pandangan mazhab Malik, mazhab Maliki, dan inilah pandangan majoriti ulama salaf dan khalaf. Tapi bukan kita pergi bunuh. Sagi bila dah ini mazhab Syafi'i ni asah pedang siap-siap lah. Tak, asah kerai lah. Tak, ini pemerintah punya kerja. Tapi nak buktikan bukan senang. Fuqaha boleh letak hukum, tapi nak pembuktian, mana kita nak tahu orang solat tu salah pemerintah, kan? Takkan dia nak pergi cek rumah seorang-seorang. Ini maksudnya peruntukan tu ada. Dan ia disebut dalam kitab-kitab fiqh. Bukan untuk orang awam ni, bukan untuk kita nak pergi implement, ni untuk pemerintah. Baik. Boleh dibunuh orang yang menolak rukhsah dalam ibadah. Ibn Taymiyah pernah berfatwa, siapa yang meninggalkan rukhsah dalam ibadah, siapa yang tak nak ambil rukhsah berbuka waktu musafir, boleh dibunuh. Padahal Ibn Taymiyah kata lain. Dia salah quote. Dia kata Ibn Taymiyah punya fatwa lain. Dia kata Ibn Taymiyah membenarkan orang yang tak ambil rukhsah boleh bunuh. Siapa yang musafir tak berbuka boleh bunuh. Tak. Ibn Taymiyah kata siapa yang kata orang yang bermusafir haram untuk berbuka, yang tu yang kafir. Sebab dalam Quran sebut clear, siapa yang bermusafir dalam keadaan dia berpuasa boleh berbuka. Maka dia menolak ijma'. Itu yang dibantah oleh Ibn Taymiyah. Okey. Ibn Taymiyah membenarkan bunuh ayah kandung atau ibu kandung. Fatwa ni
Orang salah faham. Ada orang di negara Arab pergi bunuh ayah dia kerana dia kata ayah dia musyrik, maka boleh bunuh. Orang salah faham fatwa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah membicarakan tentang, Ibn Taymiyah sebut, dia kata wa idza kana musyrikan jaza lil walad qatluh wa fi karahatihi niza'un bainal ulama. Jika ayah ataupun ibunya musyrik, maka boleh dibunuh, tetapi pada hukum makruhnya ada perbahasan di kalangan para ulama, tapi boleh bunuh kalau musyrik. Tapi bila kita tengok Ibn Taymiyah ni, masa dia fatwakan benda ni, masa dia berbicara tentang boleh bunuh ayah ni, dia bukan bincang tentang bunuh mutlak, tak. Dia bincang tentang manusia yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maksud tanggungjawab hamba terhadap Tuhan dia. Dia sedang berbicara dengan ubudiyatul abd li rabbih. Perhambaan hamba kepada Tuhan. Maka dia berbicara, maksud dia kata kadang-kadang hamba ni bila mana dia nak beribadat kepada Tuhan, dia terpaksa bertarung dengan ayahnya di medan perang. Oleh kerana bertarung dengan ayah ni satu benda yang besar, tapi hamba yang beriman dia terpaksa buat walaupun itu ayah dia, kerana dia beribadat dengan Tuhan, sebab ayah dia memerangi agama dia. Seperti mana Abu Bakar bertarung dengan anak dia Abdul Rahman di medan perang. Seperti mana Abu Huzaifah berdepan dengan ayah di medan perang. Maka Ibn Taymiyah sedang bercerita tentang ubudiyah, perhambaan seorang insan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ini bukan fatwa Ibn Taymiyah seorang. Mazhab Syafi'i pun bincang. Tengok apa Khatib Al-Syarbini sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang digunakan dalam Malaysia ni, digunakan kitab ni Mughnil Muhtaj. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata dimakruhkan bagi orang yang berperang itu membunuh mana-mana saudara yang berdarah sama dengan dia, yang ada pertalian darah, yang kafir, kerana dia kata syafaqah, kecintaan dia kepada saudara sekandung dia itu mungkin akan membawa dia menjadi menyesal membunuh saudara dia yang kafir, dan mungkin akan menyebabkan dia tak mau pergi jihad lagi dah. Maka dia kata makruh, mazhab Syafi'i. Kecuali dia kata kalau dia sebagai seorang Muslim dengar saudara sekandung dia, tak kira lah yang mahram dia, ayah dia, mak dia, dia dengar saudara dia pergi kutuk Allah, kutuk Rasul secara jelas, maki Allah, maki Rasul pada masa itu secara jelas, maka pada masa itu tidak makruh lagi untuk dibunuh.